Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya Muhammad Hanif bin Rizal, A176725 dari tahun 2 Fakulti Pengajian Islam Jabatan Al-Quran dan Sunnah. Dengan ini akan membentangkan satu kertas kerja, iaitu dakwah melalui kisah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya kertas kerja saya ni saya akan memberikan contoh, 4 contoh, sebanyak 4 contoh yang terdapat di dalam hadis, kisah-kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan ketika Nabi menyampaikan dakwah. Dan saya akan keluarkan juga daripada 4 kisah ni dari segi manhaj, uslub dan juga wasail. Seperti yang kita tahu, tujuan asas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada alam ini adalah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, dalam usaha untuk melaksanakan amanah yang dipikul oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda menyampaikan dakwah dalam pelbagai cara. Antara cara yang paling masyhur yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah adalah dengan menyampaikan kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kata Said Qutb dalam kitab Tafsir fi Dhilalil Quran, antara kelebihan menyampaikan kisah di dalam dakwah ini ialah ianya akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada si pendengar. Kerana orang yang mendengar, dia akan terasa apa yang didengari itu, jika yang didengari itu adalah perkara yang pernah terjadi kepada orang semisalnya. Baik, apakah takrif kisah? Kisah dalam perkataan bahasa Arab berasal daripada perkataan al-qissah, dan kata dasar al-qissah ini adalah al-qassu, ataupun dalam bentuk wazan fi'il qassa, iaitu kata al-Imam Abdul Bar, iaitu kisah bermaksud penceritaan berdasarkan sesuatu peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan untuk memberikan pengajaran daripada kisah yang diceritakan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kisah bermaksud cerita atau kejadian atau riwayat. Jadi itu takrif kisah. Antara contoh yang terdapat, contoh-contoh kisah yang terdapat di dalam hadis yang saya boleh kongsikan di sini adalah yang pertama sekali, al-qissatu tamthil, kisah perumpamaan. Kisah perumpamaan yang dimaksudkan di sini ialah kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk memberikan kesamaan kepada keadaan orang yang mendengar cerita tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita satu kisah dan Nabi memberikan kesamaan daripada kisah yang dicerita itu dengan situasi orang yang mendengar. Ini maksud al-qissatu tamthil, kisah perumpamaan. Sebagai contohnya yang saya boleh kongsikan di sini adalah riwayat Bukhari dalam kitab doa bab taubat, hadis yang ke-5833. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang beriman melihat dosa-dosanya seperti dia duduk di pangkal gunung, dia bimbang gunung itu akan menimpanya. Sedangkan orang fajir, yakni orang yang selalu berbuat dosa, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di batang hidungnya, kemudian dia mengusir seperti ini. Nabi buat isyarat, lalu lalat itu terbang. Dalam hadis ni Nabi menceritakan tentang bagaimana sikap orang beriman ketika melihat dosa, dan bagaimana sikap orang yang fajir, yakni orang yang fasik, orang yang munafik dan orang yang kafir ketika berinteraksi dengan dosa dia. Nabi memberi perumpamaan dan Nabi beri kesamaan kepada si pendengar. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, manhaj bagi hadis ini adalah Nabi ingin menceritakan tentang orang yang beriman, apabila dia melakukan dosa, dia akan betul-betul takut dan dia akan segera bertaubat. Ini yang seperti mana yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Manakala sikap orang kafir, dia akan menganggap dosanya itu kecil walaupun sebenarnya dosanya itu besar. Kata Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Irsyadus Sari, hasil kerana orang yang fajir, orang yang fasik ini, mereka beramal sangatlah sedikit sehingga mereka menyangkakan mereka itu beramal dengan dengan banyak. Itu manhaj dia. Dari segi uslub, Nabi sallallahu alaihi wasallam
saya boleh keluarkan di sini uslub daripada hadis ni. Nabi memberi isyarat macam mana satu orang menghalau lalat. Nabi buat macam ni, lalat di hidung. Dan ini sikap orang yang fajir, orang yang fasik. Bila dia halau dosa, dia ingat mudah-mudah saja dia dapat menghalaukan dosa. Dan dari segi wasail adalah Nabi SAW menyampaikan dakwah ini ketika Nabi bersama dengan sahabat. Begitulah situasi kita bila kita bersama dengan masyarakat, itulah waktunya sesuai untuk kita menyampaikan dakwah. Seterusnya adalah kisah berdasarkan sejarah, ataupun dalam bahasa Arab qissatu tarikhiyah, kisah berdasarkan sejarah. Kisah berdasarkan sejarah ini bermaksud kisah yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyedarkan umatnya dengan menceritakan kisah-kisah yang telah berlaku, iaitu umat-umat yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kisah sejarah, iaitu Nabi nak bagi satu kisah untuk menyedarkan si pendengar, iaitu dalam kalangan umatnya, dengan menceritakan kisah yang berlaku pada umat yang terdahulu. Ini kisah tu tarikhiyah. Sebagai contohnya yang boleh saya kongsikan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menceritakan tentang satu orang lelaki yang pernah membunuh seramai 99 orang tanpa hak. Lalu dia terasa untuk bertaubat. Lalu dia pergi berjumpa dengan satu orang rahib, iaitu satu orang yang kuat ibadah, bertanya adakah taubatnya itu diterima. Tetapi rahib tersebut menjawab tidak, kerana dosanya terlampau besar, menyebabkan lelaki tersebut marah lalu membunuh rahib itu. Maka genaplah jumlah yang dibunuh seramai 100 orang. Lalu dia lelaki tersebut berjumpa dengan satu orang alim dan bertanya apakah taubatnya diterima. Satu orang alim tu menjawab, tidaklah ada penghalang di antara kamu dan taubat kamu. Tetapi alim tersebut menasihati si lelaki tersebut untuk berpindah daripada kampungnya kepada satu kampung yang lain, supaya untuk mengelakkan suasana dosa. Lalu dalam perjalanan lelaki tersebut untuk pergi berhijrah ke kampung yang lain, lalu dia meninggalkan dunia. Lalu berebutlah dua malaikat di antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Secara ringkasnya, lelaki tersebut dibawa oleh malaikat rahmat untuk masuk ke syurga, hasil kerana niatnya bersungguh-sungguh di dalam taubat. Maka dalam kisah ini, manhajnya Nabi SAW nak cerita tentang bagaimana pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terbuka, walaupun dosa yang dibuat itu sangat besar. Kata Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, dia kata kalau bunuh satu orang pun azab dia tu sangat dahsyat, apatah lagi kalau bunuh 99 orang. Maka di sini dosanya sangat besar, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap membuka pintu dosa. Kata Al-Imam Suyuti, pintu taubat. Kata Al-Imam Suyuti, kalaulah dosa besar sekalipun dibuka, apatah lagi kalau dosa-dosa yang kecil. Jadi itu manhaj dia. Selain daripada itu, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Nabi SAW juga ingin memberi peringatan tentang jangan memberikan fatwa tanpa ilmu. Jika tidak, perkara yang sama akan berlaku kepada rahib tadi. Dia memberikan fatwa bahawa Allah tidak mengampunkan dosa, lalu dia dibunuh. Jadi jangan memberikan fatwa tanpa ilmu. Dari segi uslub dia, Nabi SAW memberikan kisah sejarah untuk sampai kepada manhaj bahawasanya taubat itu diterima. Dari segi wasail, Nabi SAW menceritakan kisah ini ketika bersama dengan para sahabat. Seterusnya adalah kisah ghaib, qissatul ghaibah. Kisah ghaib bermaksud kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW dengan menggunakan kisah-kisahnya ghaib daripada penglihatan manusia. Sudah tentu perkara yang ghaib yang diceritakan oleh baginda SAW datang melalui wahyu, kerana hanya Allah sahajalah yang maha mengetahui segala perkara yang ghaib. Kisah ghaib ini Nabi SAW cerita satu kisah yang ghaib, yang mana sudah tentu tidak diketahui oleh umatnya. Dan kisah ghaib itu sudah tentu apa yang diwahyukan kepada Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya saya boleh sebut di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW sebut Allah memasukkan penghuni syurga ke syurga. Dia memasukkan orang yang dikehendakinya dengan rahmatnya,
dan memasukkan penghuni neraka ke neraka. Kemudian dia berfirman, lihatlah orang yang kamu sekalian dapati di dalam hatinya iman seberat biji sawi, maka keluarkanlah ia. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka seperti arang, mereka telah terbakar, maka mereka dilemparkan di sungai hidup Nahrul Hayat, lalu mereka tumbuh di dalamnya sebagaimana biji-bijian itu tumbuh di tanah yang dibawa banjir. Tidaklah kamu melihatnya bagaimana ia tumbuh dengan kuning emas. Hadis ini secara manhajnya Nabi nak cerita, Nabi SAW nak cerita kemasukan satu orang itu ke dalam syurga dan kemasukan satu orang itu ke dalam neraka adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada siapa yang dapat menghalang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasukkan hamba-Nya ke dalam syurga ataupun neraka. Dari segi uslubnya dan dari segi wasailnya, Nabi SAW menceritakan kisah yang tidak diketahui, sudah tentu tidak diketahui oleh umatnya. Bahkan Nabi SAW tahu juga kisah ini berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi uslubnya, Nabi SAW menggunakan bahasa dialog. Dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan bahasa dialog di antara Allah dan juga hamba dan juga malaikatnya. Selain dan yang terakhir adalah qissatul waqi'ah, yang bermaksud kisah kejadian. Kisah kejadian ini bermaksud sebarang kejadian yang berlaku di hadapan Nabi SAW dan baginda menyaksikannya, lalu baginda menceritakannya dengan tujuan dakwah. Yakni satu kisah yang berlaku di hadapan Nabi SAW, lalu baginda SAW menceritakannya. Ini qissatul waqi'ah. Sebagai contohnya, kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang hanya baginda SAW sahaja dalam kalangan manusia dapat melihat kejadian-kejadian yang menakjubkan ketika peristiwa tersebut. Sebagai contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW cerita ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke Baitul Ma'mur. Nabi naik ke Baitul Ma'mur pada langit yang ketujuh. Di sana Nabi SAW melihat sebanyak 70,000 malaikat yang masuk ke dalamnya untuk beribadah kepadanya. Kemudian 70,000 malaikat tersebut tidak akan kembali. Maka datang pula 70,000 malaikat yang lain memasukinya. Kemudian mereka keluar dan mereka tidak kembali ke mana dia, dan demikian berlaku sehingga hari kiamat. Nabi melihat di Baitul Ma'mur sebanyak 70,000 malaikat datang setiap hari dengan malaikat yang berbeza-beza. Di sini betapa besarnya kerajaan Allah SWT. Dari segi manhaj daripada kisah ini, Nabi SAW ingin ceritakan tentang bagaimana betapa besar dan agungnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di langit yang ketujuh. Itu manhaj dia. Dari segi uslub, Nabi menceritakan kisah ini dengan bahasa yang sangat menakjubkan. Nabi memberikan jumlah 70,000 malaikat. Para ulama berkhilaf pendapat, adakah 70,000 malaikat ini adalah bilangan 70-nya tepat? Majoriti ulama mengatakan tidak. 70,000 malaikat ni Nabi nak gambarkan dengan jumlah malaikat yang sangat banyak. Kerana kalau kita fikir, agak mustahil Nabi sempat nak kira jumlah malaikat 70,000 tu dalam keadaan segera. Jadi pendapat yang lebih tepat adalah 70,000 malaikat ini Nabi sebut dengan nada yang menakjubkan. Boleh jadi malaikat itu lebih daripada 70,000. Ini uslub dia. Dari segi wasail, Nabi SAW menceritakan kisah ini di hadapan sahabat dia. Berkumpul bersama dengan sahabat, Nabi menceritakannya setelah terjadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka daripada kesimpulannya, daripada kisah yang saya kongsikan sebentar tadi, setiap pendakwah wajib untuk mempelbagaikan cara mereka dalam berdakwah, dan salah satu cara dalam berdakwah yang perlu untuk dicontohi adalah dengan menyampaikan kisah dalam dakwah. Dan yang paling penting adalah pastikan kisah-kisah itu bersumberkan daripada Quran dan Sunnah, tidaklah bersumberkan daripada kisah-kisah yang dusta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya memohon maaf jika ada sebarang kekurangan, dan terima kasih kepada pensyarah saya Al-Fadil Dr. Ustaz Zulkifli kerana sudi mengajar saya dan juga sudi untuk memberikan tugasan ini kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.